الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية سلامة ومباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ووعدنا أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat lagi kita bersama-sama mendirikan solat subuh berjamaah bersama-sama dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menambahkan syahdunya pada pagi Sabtu cuti ini. Dan juga kita berdoa supaya Allah Ta'ala menurunkan bersama-sama hujan itu kebaikan. Allahumma shayyiban nafi'ah, amin. Kita akan sambung di dalam kitab Muniyatul Musalli karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Bahjatul Islam Bahjatul Dinul Islam Al-Syeikh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani Suqiyallahu ta'ala sarahuma ghaisa an'amihir rahmani, amin. Dalam muka surat yang ke-29, muka surat 29, baris yang lepas daripada takbir hari raya. Kita hari ini nak masuk solat sunat tarawih. 17, baris yang ke-17. Ya, kalau tengok dalam muka surat 29 tu ada takbir hari raya di situ. Kemudian dia terus dengan setengah daripada sunatnya muakkad, solat sembahyang tarawih. Jadi Tuan Imam AJK Surau Nurus Salam, tuan-tuan, ayanda-ayanda yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi ke solat sunat tarawih, sukalah saya untuk nak bawa sikit mengenai dalil tentang takbir hari raya. Hari itu hari tak sempat, ya. Takbir itu hari tak sempat. Dia ada dua riwayat mengenai takbir hari raya ni. Yang pertama riwayat daripada Jabir, radhiyallahu anhu. Yang pertamanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza shalla subha min ghadati Arafah aqbala ala ashabihi fayaqul ala makanikum wa yaqulu Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dia punya lafaz takbir itu ada dalam kitab kita. Yang pertama tu, ini adalah merupakan riwayat daripada Jabir, yang mana merakamkan tentang takbir, lafaz takbir yang Rasulullah buat semasa hari Arafah. Maknanya apabila Rasulullah SAW selesai daripada solat subuhnya pada pagi Arafah, hari dalam bulan Zulhijjah ni, beliau berhadap kepada sahabatnya sambil berkata, lazimkanlah tempat kamu. Makna kata, lepas daripada sembahyang subuh tu jangan terus jalan, duduk dulu. Beliau berkata, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Maka bertakbir Rasulullah SAW mula daripada pagi Arafah hingga ke solat asar daripada akhir hari tasyrik. Ini lafaz yang tuan-tuan kalau dekat orang yang buat haji mesti ingat.
Bersama, kalau dia bersama dengan kelompoknya, dengan orang Melayu, dia dengar takbir biasa sahajalah. Tetapi kalau dia bersama-sama dengan orang Arab yang lain, bercampur jemaah kita, maka dia akan dengar takbir satu yang tak pernah, yang bukan macam kita punya. Takbir Arab ni dia lain sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu saja. Dia tak ada macam lagu kita. Baik, itu adalah hadis riwayat Jabir. Manakala satu lagi riwayat daripada hadis riwayat Muslim, disebut di dalam kitab Al-Bayan bil Umrani. Kitab Bayan ini adalah merupakan salah satu kitab sumber utama rujukan dalam mazhab Syafi'i. Dia syarah kepada kitab Muhazzab. Berkata Imam Syafi'i, barang yang ditambahkan daripada zikrullah itu adalah elok. Dan jika berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya lenggok Melayu. Bermakna ada juga asasnya itu berdasarkan daripada hadis riwayat daripada Muslim. Cumanya Nabi, dia tambahan dalam yang riwayat yang panjang ni, tambahan ini bahawa Nabi SAW qala dzalika 'ala as-safa. Nabi berkata takbir yang panjang ini yang kita amalkan sedari kecil kejaga kita sampailah sekarang, itu adalah merupakan takbir lafaz semasa di atas bukit Safa. Jadi adakah salah? Tak salah. Bukan ganjil, cuma bukan amalan. Sebab orang Arab dia ikut riwayat daripada Jabir, dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Manakala hak kita amalkan ini adalah hadis riwayat Muslim daripada Jabir juga. Jabir buat dua riwayat. Satu semasa di Arafah, masa Rasulullah buat haji, dan satu lagi semasa Rasulullah berada di Mekah di atas bukit Safa. Bukit Safa ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat umrah, buat haji, dia antara pekerjaan umrah ataupun haji itu adalah kita menyempurnakan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa tu banyak sejarahnya. Dan akhir zaman nanti akan keluar satu haiwan daripada situ. Dia akan berkata-kata, haiwan yang boleh berkata-kata di bukit Safa. Rasulullah pun banyak sejarahnya atas bukit Safa tu. Antaranya Rasulullah menerima duta-duta daripada negara-negara luar. Rasulullah menerima tetamu di atas bukit Safa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masuklah kita dalam bab hari ini, iaitu maka qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi 'ulumihi bi sa'adatid daraini. Maka waktunya itu dan setengah daripada sunat yang muakkad sembahyang tarawih. Demikian lafaz niatnya, usolli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Maksudnya, sengaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Berhenti kat situ kejap. Jadi solat tarawih ini yang mana hanya dilakukan dalam bulan Ramadan, yang pertama-tama melakukan ia adalah baginda Nabi SAW. Di dalam kitab Al-Bayan, kitab Bayan ni macam saya cakap tadi itulah, penulis syarah ni Abu Qutaibah dalam kitabnya Tahqiqul Wafi ala Muniyatul Musalli. Abu Qutaibah ni masih ada lagi, masih wujud, dia buat kitab syarah.
Ya, dia adalah merupakan antara mudir pondok di selatan Thailand sana. Dia kata apa? Dia petik daripada kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan ni tuan-tuan, dia ni adalah merupakan syarah kepada kitab Muhazzab. Kitab Muhazzab ini dia ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi dan dia mengumpulkan kalam-kalam dan juga pendapat Imam Syafi'i serta ashab Imam Syafi'i yang rajih dikumpulkan dalam kitab Al-Bayan. Dalam kitab Al-Muharrar, kitab Muhazzab, minta maaf ya, kitab dalam kitab Al-Muhazzab. Jadi kitab Muhazzab ni juga dia disyarahkan oleh Al-Umrani. Al-Umrani nama dia betul Yahya bin Abi Khair bin Salim Al-Umrani Al-Yamani. Ya. Jadi di dalam kitab itu disyarahkan dan diambil, dia lebih banyak kepada fiqh perbandingan. Ya, kalau kitab syarah kepada kitab Muhazzab Abu Ishaq Asy-Syairazi ini juga disyarahkan juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia syarah kitab tu sampai bila meninggal dia dalam umur 46 tahun. Imam Nawawi ni tak sempat habis. Lalu disambung pula oleh As-Subki. Ya, As-Subki ni, Imam Subki dia bermimpi jumpa dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi minta tolong dia teruskan penulisan kitab Majmu' sampai pada kita sekarang. Okey, itu syarah dia. Manakala Imam Nawawi sendiri ada merujuk kepada kitab Al-Bayan. Ni yang dipetik dalam ni ya. Ya, berkata Imam Umrani, dia petik kalam Imam Syafi'i, dia kata setengah daripada sunat rawatib itu ialah melakukan solat tarawih di bulan Ramadan, iaitu 20 rakaat dengan 10 salam. Itu yang kita buat. Kemudian daripada solat Isyak, orang pertama kali melakukannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalil kepada solat sunat tarawih, kita isu dalil ni dulu orang tak tanya sangat. Ya, sebab kita patuh dan percaya pada tuan guru. Jarang orang tanya mana dalil. Cuma sekarang ni belakang-belakang orang asyik tanya mana dalil. Adakah kita beramal wajib tahu dalil? Tak. Dalam fiqh tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ikut sekalipun sah ibadat kita. Cuma bila kita tahu dalil keistimewaan dia, kita lebih aman, lebih tenteram lah kita bila dah tahu dalilnya. Kita rasa seronok beribadat sebab kita dapat linkkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah wajib kita bertanya ataupun wajib kita mesti tahu dalil baru nak ibadat? Tak. Ibadat boleh jalan dulu, sembahyang boleh jalan dulu kalau tak tahu dalil sekalipun, sebab bukanlah menjadi satu syarat sah untuk melakukan sembahyang kena tahu dia punya dalil. Ya, tak tahu pun tak apa, tapi tahu lebih aman hati kita untuk melakukan ibadat. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimati fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Hadis riwayat Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarghibkan untuk mendiri fi qiyami Ramadan. Ya, targhib, kita tengok perkataan targhib ni, hadis dalil ni tak dibubuh dekat dalam kitab ni. Sebab Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani, dia bagi kitab ni, dia tak masukkan dalil supaya senang kita nak baca. Orang awam baca tak ada masalah. Kalau dia masukkan sekali dengan dalil, jadi tebal, jadi orang pun tak berapa nak baca. Jadi dibagi ringkas ni dengan harapan semua orang boleh baca. Yang kerja nak keluarkan dia punya hadis dalil segala itu orang yang mengkaji, orang yang bertujuan nak mengajar dengan orang yang bertujuan nak mencapai keselesaan dalam ibadat. Dia nak tenang hati dia, baru dia cari dalil tu, kena cari dalam kitab lain. Itu yang keluarnya kitab syarah. Baik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan, sangat-sangat ya,
mentarghibkan. Targhib ni raghbah, dia ada satu perkataan yang mana ia boleh menjadi dua makna yang berlawanan. Dia kalau perkataan raghbah fi ataupun raghbah an. Kalau dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah ni dia tulis yuraghibu fi, sangat-sangat menggalakkan untuk buat. Kalau yuraghiba'an maka jangan buat. Rasulullah larang. Tapi fi atau mi itu dimaksudkan Rasulullah suka suruh untuk kita buat. Kepada umatnya untuk beribadat malam bulan Ramadan, fi qiyami Ramadan, disebut qiyam. Jadi qiyam ini ulama mentafsirkan adalah antara qiyam itu adalah solat. Solat. Sebab banyak dalil yang datang daripada Al-Quran mengisyaratkan solat itu dengan qiyam. Pertama kita tengok qiyam ni apa maksudnya? Berdiri. Yang pertama kita tengok daripada surah Al-Maidah ayat 6 mengenai bagaimana perintah Allah Ta'ala suruh kita ambil wudu. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, iza qumtum ila shalah, qumtum apabila kamu berdiri, qama berdiri, qumtum kamu berdiri untuk menunaikan solat, faghsilu wujuhakum maka basuhlah muka kamu, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum basuh tangan sampailah kepada siku, ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi siku ni tuan-tuan kita kena lebihkan. Allah Ta'ala sebut siku bukan sampai dekat siku. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada kaedah ma la yutimmu wajib illa bihi fahuwa wajib, maka lebihkan daripada siku. Dan kemudian Allah Ta'ala kata lagi wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sapu. Wamsahu, mashun ni sapu, maknanya sapu, atas, tarik ke atas kepala. Dalam mazhab Syafi'i dia kata bila ru'usakum ni dia bermaksud jamak dalam 3 helai. 3 helai rambut sudah menepati perintah Allah Ta'ala itu. Dan kaki dibasuh, disapu dengan air dan sampailah buku lali. Jadi qumtum tu maknanya berdiri. Berdiri maksudnya solat. Begitu juga dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita pernah lalu ayat ini dalam kisah, dalam bahagian muqaddimah kitab Muniyatul Musalli, yang mana Rasulullah bila waktu solat asar, apabila ia dilengah-lengahkan oleh kafir musyrikin daripada semayang asar, sehingga sama ada dua riwayat, sama ada lambat semayang asar ataupun luput waktu asar sampai Rasulullah terpaksa semayang keluar daripada waktu semayang asar. Disebabkan kelalaian menunaikan solat asar itu, maka Rasulullah marah dan berdoa semoga Allah Ta'ala membakar, menjadikan lubang kubur mereka ini api neraka. Maknanya bila Allah Ta'ala firman hafizu 'alas salawati was salatil wusta, peliharalah sembahyang kamu dan sembahyang wusta, solat yang pertengahan, iaitu ditafsirkan kebanyakan ulama tafsir sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sembahyang dengan taat dan khusyuk. Qumu, sekali lagi Allah Ta'ala sebut qumu. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ini qoma Ramadana, ini adalah ibadat yang dilakukan, antaranya adalah solat. Baik, lalu qoma ini, berdiri ini penting dalam solat. Sebab yang pertama disebut oleh Allah Ta'ala dan disebut oleh baginda Nabi SAW, sehingga dijadikan salah satu rukun sembahyang itu adalah berdiri bagi yang mampu.
Manakala bagi yang tidak mampu, dia boleh solat selain berdiri, duduk ke, tak kisahlah duduk bawah ke, duduk atas kursi ke, tapi yang penting jika ada keupayaan berdiri. Tak kala kita sakit, umpamanya kalau kita sakit tak boleh nak contoh kata ada isu kita tak boleh nak, bila dah kita duduk bawah ni, kita sujud tak boleh nak berdiri balik dah. Maknanya kita kena duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi, maknanya kalau kita masa qiyam, masa kita lepas daripada takbiratul ihram, kita berdiri sementara tak boleh nak sujud, itu kita berdiri. Bila berdiri, bila sampai masa untuk sujud tak boleh sujud, masa tu baru kita duduk. Barulah kita duduk. Ya, bermakna berdiri itu sangat penting, bukan daripada awal kita duduk sampai sudah. Sedangkan kita berjalan tadi datang boleh aja berdiri. Ya, jadi sedaya upaya kita untuk berdiri, kita berdiri. Sampai tahap yang mana kita tak boleh, masa tu baru kita duduk. Ya. Tu lepas tu adalah pula orang balah, sama ada kita duduk bawah terus ke duduk atas kursi, yang tu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ya, hak mana mudah tu kita buat baik. Sebab zaman Rasulullah dulu tak ada kursi, tapi tak ada halangan lah, tak ada halangan untuk kita selagi mana sedaya upaya kita untuk solat, kita lakukan solat. Wa imma atas kursi ke, kata duduk bawah terus ke, itu bagi saya itu bukan isu. Ya, yang penting cuba sedaya upaya untuk melengkapkan rukun solat itu sendiri. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Okey, Rasulullah sangat-sangat suruh untuk kita melakukan solat dalam bulan Ramadan, iaitu solat tarawih, min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Dengan Rasulullah sangat-sangat suruh kita buat solat tarawih ini, tetapi min ghairi an ya'murahum fih, tetapi bukan dalam keadaan nak jadikan ia wajib. Apa bukti Rasulullah dia buat sembahyang kita tarawih ni, dia suruh kita buat tapi dia tak wajib? Dalilnya adalah dengan bagaimana Rasulullah SAW mula buat dekat masjid, dan juga lepas daripada tu Rasulullah buat dalam kat rumah pun Rasulullah buat juga. Itu ada dalam hadis yang selepas ni akan saya ceritakan. Ya, maknanya dia baginda suruh kita untuk buat, dan pada masa yang sama tak pula menjadikan ianya satu keberatan, pemberat kepada kita untuk suruh untuk jalankan ia. Dia ada banyak amal ibadat yang Rasulullah dia seolah-olah nak suruh kita buat sungguh-sungguh, tapi dia tak wajibkan. Contoh dalam hadis lain itu yang bagaimana Rasulullah suruh kita bersugi. Sugi sebelum daripada kita mendirikan solat, sebelum daripada kita baca Quran. Ya, Rasulullah sebut laula an asyaqa ala ummati, kalaulah tidak jadi keberatan pada umatku, la amartahum bisiwak inda kulli solat, aku akan suruh mereka bersiwak sebelum daripada memulakan solat. Jadi bila dia suruh, baginda suruh tapi tak wajib. Sebab tu dimulai dengan perkataan laula an asyaqa ala ummati, kalaulah tak menjadi keberatan kepada umatku. Berat ke kayu sugi tu? Tak berat, ringan, cuma dia selalu hilang. Orang balik Mekah bawa balik 2-3 ikat, kadang-kadang dia bagi orang, hak dia pun kat rumah ada 1 ikat, lepas tu dia pun jadi lupa. Tu Rasulullah kata berat. Walaupun kayu tu ringan saja. Baik, ya. Kemudian man qama ramadhana imanan wahtisaban, dalam keadaan yang penuh iman. Penuh iman ni maknanya dengan penuh kepercayaan bahawa dalam bulan Ramadan itu berhimpunnya 1000 pahala yang Allah Ta'ala janjikan dalam surah Al-Qadar. Ya. Dalam bulan Ramadan itu penuh rahmah, dalam bulan Ramadan itu penuh barakah. Makna dia berdiri melakukan solat itu dengan penuh kepercayaan itu bahawa Allah akan memberikan ganjaran. Wahtisaban, dan berkira-kira. Ada orang kata berkira-kira ni, kita bersemayang ni jangan berkira dengan Allah Ta'ala, tapi yang maksud dengan berkira wahtisaban ini maknanya kita lakukan kira-kira hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan riya. Okey, itu hadis yang diriwayatkan
daripada Abu Hurairah. Satu lagi dalil mengenai solat tarawih ini daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailatin fil masjidi fa shalla bi salatihi nasun. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di masjid, maka para sahabat mengikuti solat beliau. Kemudian pada malam berikutnya Rasulullah solat, orang makin banyak ikut dia. Ni cerita malam Rasulullah solat di masjid lah. Maka ramai lagi orang ikut Rasulullah. Mula-mula Rasulullah buat sembahyang seorang-seorang, kemudian sahabat-sahabat ikut. Ni cerita pasal solat tarawih lah ni. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, mereka berkumpul di masjid untuk menunggu solat bersama baginda. Ni Aisyah cerita. Bila hari pertama seorang-seorang, hari kedua dia orang nampak Rasulullah dah sembahyang macam tu, pelan-pelan mai ikut belakang. Hari ketiga mereka dah berkumpul siap-siap dah nak tunggu Rasulullah datang. Itu situasi dia. Maka tatkala Rasul berkumpul di masjid untuk menunggu solat bersama beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Maka tatkala esok harinya, maknanya hari selepas daripada tu, kalau hari ketiga maknanya hari keempat, kalau hari keempat maknanya hari kelima, esoknya beliau bersabda, saya betul-betul telah melihat apa yang kamu suka sekalian perbuat pada malam tadi. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar menemui kamu sekalian, kecuali saya takut bahawa solat tarawih itu diwajibkan atas kamu sekalian, dan demikian itu di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya Rasulullah dia tahu sahabat sangat suka nak sembahyang di belakangnya, akan tetapi Rasulullah tak mau. Bila sahabat-sahabat ni kalau suruh memang jadi saja, tapi walau tak suruh sekalipun mereka akan tetap ikut Rasulullah. Jadi tak menghalang daripada sahabat-sahabat datang sembahyang belakang dia. Waktu sembahyang solat tarawih, Rasulullah sembahyang di rumah. Sebab tu Aisyah tahu berapa rakaat sebab Rasulullah buat di rumah. Sebab apa Rasulullah buat begitu? Bukan ke tak suka orang ikut dia sembahyang, tak. Sebab takut bila dah ramai orang ikut dan menjadi kelaziman sepanjang 30 hari dalam bulan Ramadan, lepas tu salawatul maktubah, solat yang wajib pada kita, akan jadi 6. Akan jadi 6. Yang ke-6 itu adalah solat tarawih. Tapi Rasulullah tak hendaklah lagi membebankan kita. Cukuplah 5 yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat situ Rasulullah dia mengambil tindakan untuk sembahyang sendirian di rumah. Itu cerita dia. Baik. Kemudian kita sambung lagi, dan iaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan waktunya, kemudian daripada sembahyang Isyak hingga keluar fajar. Tuan-tuan, itu waktu solat tarawih. Waktu solat tarawih ni dia mesti selepas daripada solat fardu Isyak. Dan sunatnya, kalau ada sembahyang, kalau orang biasa buat sunat, selepas Isyak dia buat sunat dulu, lepas tu baru buat solat tarawih. Kalaulah kita buat solat tarawih dulu, apa jadi? Maka kalau kita buat solat sunat tarawih dulu sebelum daripada Isyak, maka solat tarawih kita itu tidak sah, sebab itu bukanlah waktu dia. Sampai bila kita boleh sembahyang tarawih? Sampailah waktu naiknya fajar shadiq. Fajar ni tuan-tuan ada 2 jenis, fajar kazib dan yang keduanya fajar shadiq. Fajar kazib ini fajar yang tipu. Tipu macam mana tuan-tuan? Kalau kita berjaga sepanjang malam sampai waktu siang, kalau kita tengok di kaki langit, fajar kazib dia akan keluar dulu dalam masa sejam sebelum daripada waktu fajar yang betul-betul solat fardu subuh tu. Dia memancar sekejap dekat di hujung kaki langit. Cahaya dia tu keluar. Maknanya matahari tu dia dah bergerak nak sampai ke keadaan yang boleh menyinari kita. Tetapi pancaran dia yang pertama tu, cahaya tu bersifat dia keluar dulu. Tapi dia bukan keluar semua. Dia keluar sikit dulu.
Jadi itu fajar kazib, belum masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh betul-betulnya adalah fajar sidik. Fajar sidik maknanya cahaya tu dia naik pelan-pelan, kita pun nampak line kat situ. Itu fajar sidik. Fajar kazib ni waktunya untuk kalau haiwan-haiwan dia semua dia jaga dah pada masa tu. Segala burung makhluk bersayap dia akan jaga dah pada masa itu. Ya. Sebab tu kita lalu dengar burung dulu sebelum kita sembahyang subuh, dengar bunyi burung dulu, dia berkicau awal daripada kita lagi. Ya. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, fajar sodik. Maknanya kalaulah kita ditakdirkan tidur ya, lepas Isyak ataupun daripada maghrib, kenyang makan bihun kotiau segala buka puasa, perut kenyang, tidur daripada lepas maghrib tu jaga-jaga pukul 3 atau pukul 4 pagi. Kita bangun buat Isyak dulu, lepas tu nak buat tarawih boleh buat, sah waktunya. Maka tiada sah solat tarawih sekiranya dilakukan dahulu daripada solat Isyak. Barang siapa, ini masalah ya, barang siapa sudah melakukan solat Isyak kemudian diiringi dengan tarawih, kemudian ingat bahawa solat Isyak dia itu tidak sah, masa tu dia dalam keadaan berhadas. Saya bagi situasi tuan-tuan ya, kita datang solat Isyak, yalah kita bayangkan kita sembahyang tarawih dekat sini, baik, kita datang ikutlah jadi makmum, ya. Lepas tu buat tarawih segala habis dalam pukul 10. Balik-balik rumah baru teringat tadi kita tak ambil wuduk masa mai semayang tadi. Lepas daripada buka puasa, lepas daripada kita semayang maghrib, kita masuk bilik ayak. Masuk bilik ayak kencing. Kemudian tiba-tiba dah dengar azan, kita terus datang semayang. Benda ni kita ingat lepas habis dah, lepas balik rumah pukul 11 malam, duduk saat sementara nak tidur, alamak tadi semayang Isyak tadi rupanya tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Maka apa yang jadi pada solat tarawih yang dia buat selepas daripada Isyak tadi tu, maka solat tarawih itu tidak sah. Ya. Sebab apa? Solat fardu dia tak sah, maka solat sunat dia pun tadi tidak sah, sebab dia kena buat semula solat Isyak, lepas tu buat pula lah kalau dia nak buat, sebab solat tarawih ni sunat. Jadi kalau dia nak buat, tapi elok buatlah, jangan tinggal. Sebab itu solat yang sangat-sangat dituntut, sunat muakkad. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam isu kalau kita lah, ini tambahan yang saya nak tak bagi tahu. Kalau dalam isu najis baju kita yang ada najis, ataupun dalam isu kita terlupalah katakan ya, kalau kita masih ada dalam waktunya itu, maka kita kena ulang sembahyang kita, i'adah nama dia. Tapi kalau kita sedar luar daripada waktunya, contoh dalam waktu Isyak lah katakan, kalau kita sedar dalam solat waktu Isyak itu bahawa kita sebenarnya sembahyang Isyak tadi dalam keadaan tidak ada wuduk, maka kita kena ulang balik selagi mana kita masih dalam waktu Isyak. Tapi kalau dah lepas ke subuh itu, maka baru teringat, maka benda tu dah lepas. Maknanya dia tetap dikira sebagai sah solat kita tadi itu. Sebab kita pun tak tahu kalau ada najis dekat baju kita tu, bila kita tengok najis kita pun tak tahu bila kenanya. Jadi bila dah terkeluar daripada waktu solat Isyak itu, maka diampunkan. Ya, diampunkan. Kalau kita jumpa najis dekat baju kita, kita tak tahu bila masa kenanya. Okey, baik. Lalu kalau situasi biasa yang berlaku lah ya, kalau orang datang solat tarawih, dia datang lambat lah katakan. Biasa orang imam akan buat Isyak, lepas tu dia buat tarawih. Yang datang lambat ni, dia datang masa orang buat tarawih, dia jangan buat tarawih terus. Lepas habis tarawih baru dia nak dapatkan Isyak, tak boleh. Dia kena yang masbuk tu datang masuk-masuk, walaupun orang tengah jemaah tengah sembahyang tarawih, dia kena buat Isyak dulu. Tak apa, walaupun dia nak buat sendiri ke kat luar, ataupun dia nak ambil pahala berjemaah, dia sembahyang fardu, dia sembahyang berimamkan imam yang solat sunat, sah. Jemaah dia sah.
Bukan disyaratkan solat orang sembahyang jemaah fardu ni imam dia mesti imam solat sunat, solat fardu juga. Tak. Boleh kita berimamkan orang yang bersembahyang sunat. Sebab tu kalau kita dalam mana-mana kawasan, dalam masjid ke dalam apa ke, orang dah habis solat fardu dah, lepas tu orang pakat sembahyang kat belakang tu kan, orang yang sembahyang sunat ba'diyah tu pun kalau kita datang lambat nak dapat pahala jemaah, boleh pergi sembahyang belakang dia. Tepuk ke tak tepuk itu isu lain lah. Ada orang tepuk tu. Kalau kita kuatkan takbir pun dah memadai. Kalau tepuk-tepuk habis dia terkejut buka silat sudah. Jangan tepuk kuat sangat, tengok dulu hadapan tu guru silat ke tak. Kalau guru silat punah kita. Baik. Jadi yang mana bila kita sampai situasi, sebab kita pun, saya pun pernah lah dalam 2-3 keadaan saya jadi masbuk dalam solat tu. Maknanya jangan kita buat tarawih dulu kemudian baru isyak. Dia dalam bab sunat dan fardu ini ada perbahasan. Itu cerita dalam solat tarawih, maknanya tidak sah tarawih dulu kemudian baru sembahyang isyak. Tapi dalam bab sunat dan fardu, dalam kes umrah dan haji, boleh tak kita buat umrah dulu, sunat dulu kemudian baru buat haji? Itu ada perbahasan ulama, dan yang pendapat kuat menyatakan boleh buat sunat dulu sebelum fardu. Contohnya buat umrah dulu sebelum buat haji, sebab dalam pekerjaan haji itu sendiri dia ada yang buat umrah dulu kemudian baru buat haji. Begitu juga dalam kes qada puasa Ramadan, boleh ke kita puasa sunat dulu kemudian boleh buat baru kita ganti puasa? Jadi ulama bermacam pendapat. Ada yang kata yang nak paling senang sekali, senanglah kita niat puasa fardu, niat puasa ganti qada, dan niat sekali dengan puasa sunat, boleh dapat dua-dua sekali. Kita paling senang tu lah kan, kita gunakan yang tu, tak ada masalah. Kalau kita nak pisahkan pun, itu lagi banyak hari kita dapat, itu lebih afdal, tak ada masalah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka waktu itu disebut di sini. Tiada serta, okey, baik. Dan luput waktu tarawih itu dengan keluar fajar sodik, serta tiada diqadakannya di sisi pendapat jumhur fuqaha. Bolehkah kita menunaikan solat tarawih itu dengan secara qada? Jumhur kata tak boleh. Jumhur ni siapa? Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu jumhur. Mazhab yang lain dari sisi Syafi'i, boleh ke tidak kita qada? Syafi'i kata boleh. Jika keluar waktunya sunat diqadakan solat tarawih semata-mata, boleh qada rupanya. Selain daripada solat sunat qabliyah sebelum subuh, solat sunat fajar sebelum daripada subuh, kita dah bahas dulu, dia boleh diqada dengan syarat bagi orang yang biasa lazim melakukannya, dia boleh qada. Tapi kalau hak jenis celam-celup tak boleh nak qada. Tapi orang yang setiap masa selalu sebelum subuh dia buat, sebab apa? Tak nak ketinggalan yang Rasulullah kata apa? Satu pahala yang mana jika dibandingkan dengan dunia serta isinya, sembahyang sunat sebelum daripada subuh itu lebih besar daripada itu. So dia boleh qada. Boleh qada. Begitu juga dengan solat sunat tarawih, boleh juga diqada semata-mata. Dan sah dilakukan solat tarawih kemudian dari isyak sebelum dari sunatnya. Okey, sunat selepas isyak itu ada sembahyang ba'diyah. Sembahyang ba'diyah ni nak buat dulu ke ataupun selepas tarawih? Nak buat sebelum tarawih atau selepas tarawih? Sebaik-baiknya selepas daripada sunat ba'diyah isyak tu baru kita buat tarawih. Tapi kalau kita ketinggalan, contoh katakan lepas daripada solat fardu isyak, kita pergi masuk tandas sebab hari nak buat tarawih ni, tiba-tiba dah masuk-masuk tadi, kita dah luput waktu, dah tak dan nak masuk nak buat solat sunat ba'diyah, orang dah start mula tarawih, kita boleh buat tarawih dulu.
Ya. Lepas habis tarawih baru kita buat solat sunat ba'diyah. Hukum dia apa? Boleh, tak ada masalah. Ya. Dan adalah ia dituntut berjamaah. Okey, kita berhenti kat situ sebelum ni. Iaitu dikerjakan pada tiap malam adalah dituntut berjamaah. Ya. Kita berhenti kat sini. Kita syarah sikit tentang bab berjamaah itu, tuan-tuan. Ya. Yang dikatakan berjamaah, pendapat jumhur ulama melakukan solat tarawih dengan secara berjamaah dalam masjid itu terlebih utama. Dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq. Siapa Said Sabiq ni? Said Sabiq ni adalah merupakan orang Mesir yang lama duduk di dekat Saudi ataupun duduk di Qatar. Itu antara dua tempat dia pergi. Di sana dia mengeluarkan satu kitab namanya Fiqh Sunnah. Very simple kitab dia. Dia datangkan setiap ibadat yang ada dalam Islam ini sekali dengan hadis-hadis dalil-dalil dia. Sangat simple. Cumanya dia masukkan semua mazhab lain semua, tak tebal, 3 jilid saja. Syekh Sabiq ni sempat saya menghadap dia dalam pengajian dia di Mesir sana. Tapi dia punya cakap dia tu cakap kampung, telur kampung. Seumpama kalau kita orang Johor ni dengan orang kita mengaji dengan orang selatan Thailand cakap, dia jadi telur dia tu sangat kadang-kadang sukar dipahami. Begitulah saya dengar yang Syekh Said Sabiq rahimahullah taala alaihi ni, dia cakap telur Mesir jenis kampung punya ami sampai kurang tak faham. Jadi kalau kita tak faham, kita ambil berkat sahajalah sebab dia tulis kitab. Ya, Syekh Sabiq kata apa? Harus melakukan solat tarawih dengan berjemaah seperti juga harus melakukannya dengan keseorangan. Tetapi melakukannya dengan jemaah dalam masjid itu terlebih utama di sisi jumhur ulama. Dia sebenarnya ada 4 hukum. Kita selesaikan hari ini mengenai hukum solat tarawih ni, sama ada berjemaah atau tidak. Dia ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang buat di rumah. Siapa yang cakap buat di rumah ni? Berkata Imam Abu Yusuf. Siapa Imam Abu Yusuf? Dia adalah merupakan tokoh di dalam mazhab Hanafi. Dan setengah fuqaha Syafi'iyah berkata solat di rumah itu, solat tarawih di rumah itu adalah lebih utama berdasarkan satu hadis, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Solat sunat itu lebih utama untuk dilakukan di rumah melainkan solat fardu. Ya, bermakna tuan-tuan, Rasulullah kata solat sunat buat di rumah, manakala solat fardu buat di masjid. Jadi tuan-tuan, orang ambil daripada maksud hadis ini, depa kata berdasarkan hadis ini, sembahyang tarawih pun sunat kena buat kat rumah, sebab Rasulullah sendiri pun buat kat rumah. 3 hari saja Rasulullah buat dekat masjid. 1 hari 2 hari, 3 dah buat kat rumah. Ya. Jadi pendapat ini dipegang oleh setengah bahagian ulama fiqh, ulama Syafi'i. Ya. Sebab tu tuan-tuan, ada setengah orang dia sembahyang sunat, even solat sunat qabliyah pun dia buat kat rumah, ataupun ba'diyah pun dia buat kat rumah. Dia sampai-sampai ngam-ngam orang iqamat. Ya, dia buat sunat kat rumah mungkin. Ataupun lepas habis sembahyang je, lepas habis doa pun dia terus balik. Maknanya dia sembahyang sunat di rumah. Dengan solat apa lagi? Segala sunat lah dia buat kat rumah. Ya, sebab daripada hadis ini. Itu pendapat pertama. Manakala pendapat kedua, pendapat kata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Ahmad. Ahmad ni siapa? Ahmad bin Hanbal, pengasas pada mazhab Hanbali, dan Ibnu Abdul Hakim daripada fuqaha Malikiyah, bahawa melakukannya dalam masjid itu adalah utama, seperti melakukannya oleh sabda Sayyidina Umar. Itu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar apabila lepas daripada Rasulullah wafat sampai pada zaman dia, lalu didapati orang duk semayang tarawih ini, sekelompok sana, sekelompok sini, sekelompok sana, ada bersepah-sepah duduknya, maka dia kata dikumpulkan, kita buat secara berjamaah. Sampai Sayyidina Umar sendiri berkata, ni'mal bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu inilah kerja dia. Sebab apa? Rasulullah tak buat secara berjamaah daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, tapi Sayyidina Umar buat. Maknanya dia telah melakukan bid'ah. Jangan bukan tuan-tuan saja buat bid'ah tuan-tuan.
Ya, bid'ah ni perkara baru. Maknanya Sayyidina Umar dia kumpulkan orang sembahyang tarawih secara berjamaah, itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah yang diterima sampailah sekarang. Jadi kebanyakan ulama daripada Syafi'i, Hanafi, Hambali dia buat secara berjamaah. Itu yang kita pegang. Nombor 3, kata Imam Tahawi bahawa solat tarawih itu sudah jadi syiar Islam. Melakukan dengan cara berjamaah itu wajib atas jalan fardu kifayah. Maknanya Imam Tahawi kata nak sembahyang tarawih ni mesti secara berjamaah. Tak kira lah dekat rumah ke, dekat masjid ke apa, mesti secara berjamaah. Dan pendapat keempat, sebahagian daripada fuqaha Syafi'i dia bagi dua-dua sekali hukum. Jika seorang yang hendak melakukan solat tarawih itu yang hafiz, hak jenis memang hafal Quran dan aman dirinya daripada malas, maka tak ada rosak berjemaah dengan ketinggalannya. Maknanya kalaulah dia semayang dekat rumah pun tak terjejas, dapat 30 hari cantik aja. Ya. Jadi pada masa itu sembahyang seorang diri dia tu adalah lebih utama bagi dia. Manakala hak macam jenis kita lah tuan-tuan, jenis saya ni jenis malas. Ya, orang yang ada kemalasan, maka melakukannya dengan berjamaah itu adalah terlebih utama baginya, supaya menolak kemalasan daripadanya. Di samping itu juga dapat mendengarkan Quran dan supaya menghidupkan masjid dengan melakukan solat. Kita ni bukan hafiz tuan-tuan, ya. Ada hafiz dalam ni kita pun tak tahu kan. Jadi bila solat tarawih kita dengarkan alunan ayat Quran. Banyak lagi benda yang kita boleh dapat hak jenis bangsa malas ni lah. Tapi saya yakin tuan-tuan bukan malas, akan tapi memang nak dengar ayat Al-Quran, boleh kita beribadat dalam berjamaah apa semua. Jadi kita ambil pendapat kedua, itulah amalan kita. Sampai di sini sahaja tuan-tuan. Ada soalan tak mengenai solat tarawih? Kita tak sampai lagi dalam bab berapa bilangan rakaat. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita bincang mengenai bilangan rakaat. Jadi ada apa-apa soalan sebelum saya tamatkan hari ini? Eloklah hujan pun dah berhenti kot kat luar. Baik. Solat sunat. Okey, baik. Sama ada solat sunat ini boleh dibuat dalam keadaan duduk ataupun tidak, boleh, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Sekarang saya pernah cerita dulu, Rasulullah bila melakukan solat sunat dalam perjalanan, Rasulullah dia duduk belakang unta, Rasulullah sembahyang juga, maknanya Rasulullah duduk buat sembahyang sunat itu. Ya. Kemudian tak kala kita rasa lemah, kita dalam solat sunat boleh juga kita sembahyang duduk, tak ada masalah. Dah penat lah cerita dia. Isu dia kalau kita duduk kuat, muda belia, tak ada masalah apa-apa, kita solat sunat dengan berdiri, itu lebih afdal. Itulah cerita dia. Mana solat fardu mestilah kita buat dengan keadaan berdiri. Ya. Kadang-kadang kita dah banyak kan, kadang-kadang dalam solat tarawih pun kadang-kadang saya nampak ada juga yang bila dah letih sangat dia sembahyang duduk. Sah ke tidak? Sah, tak ada masalah. Sah sembahyang dia. Tapi kalau fardu kena usaha juga walau macam mana sekalipun untuk menyempurnakan rukun. Tapi tak kala kita boleh berdiri, kita berdiri. Ya. Tapi sembahyang sunat tu ada keringanan sedikit, bolehlah, tapi jangan selalu lazimkan. Sebab kalau dalam Islam ni kita kena tunjukkan kekuatan, bukan riak, tapi nak ibadat ni. Moga Allah Ta'ala tambah tenaga kita dengan hasil kuatnya kita untuk melakukan ibadat itu, dengan memberikan tenaga dan juga kuasa pada kita. Boleh? Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah-Mu, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesembuhan daripada segala penyakit, jauhkanlah kami daripada kuman COVID-19, sembuhkanlah di kalangan kami yang sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau bebaskanlah kami daripada beban hutang, jauhkanlah kami daripada menjadi mangsa kezaliman. Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami sebelum kami ucapkan La ilaha illallah.
dan kumpulkanlah kami bersama pasangan kami, ibu bapa kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami bersama satu kampung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.